anak-anak, apa khabar? Okey, berjumpa lagi di dalam dunia matematik. Jom belajar bersama Cikgu Syam. Okey, so hari ini cikgu akan teruskan dengan matematik tingkatan 2. Okey, bab 4, poligon. Okey, kita pergi kepada 4.2, iaitu sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Okey. Cikgu teruskan. Okey, 4.2, sudut pedalaman dan sudut keluaran bagi poligon. Okey, tengok gambar rajah ni, anak-anak kena faham ni betul-betul. Okey, yang pertama, apa maksud sudut pedalaman? Okey, sudut pedalaman ialah sudut yang terbentuk oleh dua sisi bersebelahan di dalam sesuatu poligon. Okey, jadi sudut ABC ialah sudut pedalaman. Okey, cuba tengok segitiga ni. Jadi kita tengok ABC ni dia berada di dalam segitiga. Jadi itu kita namakan dia sudut pedalaman lah, sebab dia berada di dalam ya. Sudut peluaran pula apa? Sudut peluaran ialah sudut yang terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan penggenap kepada sudut pendalaman. Contoh ini sudut A kan. Ini sudut pedalaman. Jadi apabila saya panjangkan dia keluar, penggenap bagi sudut pedalaman ni adalah sudut peluaran. X ni adalah penggenap bagi sudut A. Jadi X ni adalah sudut peluaran sebab dia berada di sebelah A, di bahagian luar A. Z juga adalah sudut peluaran kerana dia bersebelahan dengan sudut C sebab sudut C ni pedalaman. Dan sudut Z ni merupakan sudut penggenap kepada C dan dia berada di luar. So dia adalah sudut peluaran Y juga sudut peluaran. Kenapa? Sebab Y adalah bersebelahan dengan B. B adalah sudut pedalaman kan. Okey. Dan Y ni juga adalah penggenap kepada sudut pedalaman B ni tadi. Apa maksud sudut penggenap? Sudut penggenap ni maksudnya hasil tambah dia adalah 180 darjah ya. Dia berada pada satu garis lurus. Jadi sudut XYZ ialah sudut peluaran. Okey. Alright, tahukah anda sudut peluaran kalau kita tambah dengan sudut pedalaman dia akan dapat 180 darjah. Okey, katakan dalam ni ini adalah sudut pedalaman. Katakan nilai dia 65. Jadi sebelah sini sudut peluaran dia adalah 115. Kenapa? 65 tambah 115 akan dapat 180. Tengok, dia adalah sudut pada satu garis lurus. Okey. Yang ni kena ingat ni, penting sebab nanti kita nak buat pengiraan. Okey, imbas kembali. Hasil tambah sudut pedalaman satu segitiga ialah 180 ya. A tambah B tambah C adalah 180. Kita dah belajar dulu Okey, 4.2.1 hasil tambah satu sudut pedalaman. Okey, standard pembelajaran menerbitkan rumus hasil tambah sudut pedalaman satu poligon ya. Alright, macam biasa anak-anak boleh scan QR code atau masuk laman web ni rimbunanilmu.my. Okey, ini untuk mendapatkan lembaran kerja bentuk-bentuk poligon. Okey. Baik, terdapat perkaitan antara bilangan sisi sebuah poligon dengan hasil tambah sudut pedalamannya. Okey, perhatikan aktiviti di bawah. Baik, tengok baik-baik. Rangsangan mindah. Meneroka bilangan setiap segitiga di dalam poligon ya, kertas dan protraktor. Okey, buka fail MS062 untuk mendapatkan maklumat tentang bentuk poligon yang tadi yang cikgu suruh kamu scan QR code tadi ya. Cetak segitiga, segi empat, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon. Lagi. Okey, sambungkan bucu setiap poligon untuk membentuk segitiga dalam poligon seperti contoh di bawah. Ini satu. Ni awak cantumkan bucu, so awak akan dapat dua segitiga kan. Ni kalau awak cantumkan bucu dia awak dapat tiga dan seterusnya lah. Okey, kemudian lengkapkan di bawah. Okey, contoh segitiga kita ada tiga sisi. Bilangan segitiga yang terhasil bila kita lipat dia satu je lah. Jadi kita tahu kan satu segitiga dia ada jumlah sudut pedalaman dia adalah 180 ya. Okey, segi empat yang ni. Bila saya lipat bucu dia akan dapat dua segitiga. Jadi satu segitiga 180. Jadi kalau dua 360. Jadi awak try lengkapkan dan tengok apakah hubungan antara bilangan
sisi, bilangan segitiga yang terhasil dan hasil tambah sudut dalaman, ya. Okey, perbincangan. Apakah hubungan antara bilangan sisi N dengan bilangan segitiga? Apakah hubungan antara bilangan sisi segitiga dengan hasil tambah sudut pedalaman? Okey, bilangan hasil tambah sudut pedalaman satu poligon adalah sama dengan bilangan segitiga darab 180. Okey, so kotak ni dalam bentuk sebutan N. Kita tengok nanti kejap. So, apakah formula yang kita dapat? Ini dia. Hasil tambah sudut pedalaman satu poligon adalah N tolak 2 darab 180. N tu tadi adalah merupakan jumlah sisi. Bila dia tolak dengan 2, kamu akan dapat bilangan segi 3 yang terhasil. Contoh segi 4. Ada 4 sisi kan? 4 tolak 2. Dia dapat 2. Betul tak? Dalam satu segi 4 dia ada 2 segi 3. Betul kan? So 2 darab dengan 180. Jadi hasil tambah sudut pedalaman dia adalah 360. Cuba tengok macam mana pula dengan yang seterusnya. Pentagon, hexagon, heptagon. Okey, dan seterusnya. Okey, jom fikir. Pentagon kita boleh bahagikan kepada 3 segitiga kan? Cuba anda nyatakan jumlah sudut pedalaman pentagon. Ini segitiga pertama. Kita tahu kan hasil tambah dia semua adalah sudut pedalaman dia 180. Segitiga kedua, 180. Segitiga yang ketiga, 180. Jadi berapa jumlah sudut pedalaman bagi satu pentagon? Cuba fikir. Okey, contoh 2. Nyatakan bilangan segitiga yang terbentuk bagi setiap poligon yang berikut. Senanglah. Jadi kita nak tahu bilangan segitiga, kita ambil bilangan sisi dia tolak dengan 2. Itu formula dia. So dapat 11. Okey, bilangan segitiga untuk poligon 18 sisi pula, 18 tolak 2, so dapat 16. Yang tu macam mana kita nak cari bilangan segitiga yang terbentuk bagi setiap poligon. Boleh anak-anak Ingat, untuk mencari bilangan segitiga yang terhasil dalam satu poligon, bilangan sisi asal dia tolak dengan 2. So awak akan dapat bilangan segitiga dia. Okey, tahukah anda nama kan? Okey, hari tu cikgu kasih nama sampai 10 je dekagon kan. Tapi ada juga nama khas sebenarnya. Kalau 12 sisi, dodekagon, 13 tridekagon dan seterusnya sampai 20 ikosagon, ya. Okey. Baik, hitungkan nilai X bagi sebuah poligon berikut. Alright. So kita tengok ada berapa sisi? 1, 2. Cikgu tunjuk Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So ni adalah sebuah pentagon sebab dia ada 5 kan. Alright, jadi kita cari dulu bilangan segitiga. Okey. So bilangan segitiga bilangan sisi tolak 2. So kamu akan dapat 3. Okey, tak percaya tengok 1. Okey. Jadi ni 1, ni 2, ni 3. Okey. So bilangan segitiga dalam pentagon ni ada 3 ni. Okey, itu baru bilangan segitiga. Sekarang kita kena cari jumlah sudut pedalaman Okey, jumlah sudut pedalaman bilangan segitiga darab dengan 180. Sebab satu segitiga kita tahu sudut pedalaman dia 180 darjah. Jadi kamu akan dapat 540 darjah. Ini adalah jumlah sudut pedalaman bagi satu pentagon. Jadi macam mana kita nak cari X? Jadi kita kena tambahkan semua sudut lah di dalam tu. So 100 tambah 130
tambah 60 tambah, okey, kalau yang kotak ni apa? Ni, sudut tegak kan? Sudut tegak maksudnya 90. So, tambah dengan X. Jadi, ini semua mestilah sama dengan 540. Jadi, daripada sini, kamu cari nilai X. Kita guna kaedah persamaan linear yang kita belajar di tingkatan 1 dulu. Okey. Kemudian anak okey, kita tengok penyelesaian dia. Okey. So, ini yang cikgu buat tadi kan. Jadi, kamu tambahkan semua sudut dalam dia dan dia mesti sama dengan 540 darjah. Jadi, selesaikan, dapatlah X tu adalah 160 darjah. Boleh ya? Okey. Alright, ini segi 4 kan? Okey. Alright, sama juga yang pertama kita cari hasil tambah sudut pendalaman. Kita guna formula tadi. N tu adalah bilangan sisi, ada 4 sisi. Okey, jadi N ni adalah bilangan sisi segi 4 ni. Jadi 4 lah. Tolak dengan 2. Kenapa tolak dengan 2? Sebab ini kita nak hasilkan, nak cari berapa segitiga yang ada dalam segi 4 ni kan. Sebenarnya dia akan ada 2 segitiga ya. Jadi 2 segitiga darablah dengan 180. Okey, so darab dengan 180 sebab macam cikgu cakap dalam segi satu segitiga kita dah tahu jumlah sudut pendalaman dia 180. Jadi dapatlah jumlah sudut pendalaman bagi segi 4 ni adalah bersamaan dengan 360. Jadi ya, X tambah dengan 130 tambah dengan 60 tambah yang ni. Kalau ni kotak ni, ini maksudnya sudut tegak. Sudut tegak maksudnya 90 darjah. Ya. Jadi kamu tambahkan 4 sudut tu, dia mestilah sama dengan 360 tadi. Jumlah sudut pendalaman. Kemudian selesaikan ikut persamaan linear yang kamu dah belajar teta 1 dulu. Jadi dapatlah X sama dengan 80 darjah. Okey, boleh ya. Okey, 4.2.2 hasil tambah sudut peluaran pula satu poligon. Okey, standard pembelajaran. Membuat dan mengesahkan konjektor tentang hasil tambah sudut peluaran poligon. Alright. Okey, seperti biasa kamu scan QR code atau gunakan website ini untuk mendapatkan lembaran kerja. Lembaran kerja ni kita nak perlulah untuk aktiviti ini. Okey, rangsangan minda lagi. Meneroka hasil tambah sudut peluaran, perisian geometri dinamik kamu yang saya suruh kamu dapatkan tadi, scan QR code tadi ya. Buka fail ni lah HMS064 untuk memperoleh lembaran kerja yang telah disediakan, cetak yang ni lah. Buat konjektor bagi setiap poligon di ruang yang disediakan dalam lembaran bercetak. Buka fail hasil tambah sudut peluaran. Okey. Kemudian kamu buka fail hasil tambah ni pula, teroka setiap poligon, seret penggelongsor dialek untuk mengubah saiz sisi poligon yang dipaparkan. Ini nanti ya, kamu cuba. So, apa yang kamu kena buat, sahkan hasil tambah sudut peluaran poligon dan bincangkan hasil tambah sudut peluaran poligon tu. So, apa yang kamu patut dapat? Nah, sebenarnya anak-anak, bila kamu buat aktiviti tadi, kamu akan dapati hasil tambah sudut peluaran sebuah poligon ialah tetap nilai dia sama. Iaitu 360. Tak kisahlah dia 5 sisi ke, 1000 sisi ke, okey, 3 sisi ke, 1,000,000 sisi ke, sudut peluaran dia kalau kita cari hasil tambah dia memang akan dapat 360. Okey. Alright. Konjektor tu apa? Cikgu asyik sebut je tadi konjektor tu apa kan. Konjektor ialah proposisi atau teorem yang kelihatan benar. Keputusan konjektor tidak dibuktikan secara formal. Konjektor membolehkan kita membuat spekulasi daripada suatu situasi matematik. Contohnya,
Jika kita menambah dua nombor positif, maka hasilnya sentiasa lebih besar daripada nombor tersebut. Ini konjektor lah. Okey, boleh ya? Alright. Okey, kali ini kita nak lihat contoh tapi yang melibatkan masalah sudut keluaran. Hitung nilai X bagi setiap rajah. Kita ada X kat sini, kita ada 160, kita ada 120. Jadi, kalau kita tambahkan ketiga-tiga sudut keluaran segitiga ni, dia akan dapat apa? 360. Tengok tu, dia memang anak-anak 3 sisi ke, 4 sisi ke, 5 sisi ke. Macam cikgu cakap, sejuta sisi pun hasil tambah sudut keluaran dia tetap 360. Ini untuk poligon ya. Jadi, bila cikgu tambahkan X 160, 120, dia akan dapat 360. Selesaikanlah. So, X dapat 80. Okey. Sudut pedalaman tadi lain sikit kan, sudut keluaran senang sikit. Okey, dalam rajah di bawah, A, B, C, D, E adalah sebuah pentagon sekata. Ni yang gambar coklat ni adalah pentagon sekata. Apa maksud pentagon sekata? Kita dah lihat dulu. Maksudnya semua sisi dia sama panjang dan sudut pedalaman dia tu semua sama saiz. Sudut keluaran dia bersama. BCF dan EDF adalah sebuah garis lurus ni. BCF, EDF sebuah garis lurus. Hitungkan nilai X. Okey, macam mana nak buat? Okey, yang pertama kita cari sudut keluaran lah. Sudut keluaran FCD. FCD maksudnya sudut keluaran kat sini. Kat sini. Okey, kat sini. Alright, jadi itu merupakan sudut keluaran bagi pentagon kat atas ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi oleh kerana dia sekata, semua sudut pedalaman dan sudut keluaran dia sama besar. Jadi, kita tahu kan sudut keluaran adalah 360, cikgu bagi dengan 5 sisi. So, dapat 72. Okey, maksudnya anak-anak dekat sini 72. Dekat sini pun samalah. Sini juga 72. Okey, jadi yang biru tu adalah segitiga kan. Sudut pedalaman dia kalau tambah 180 kan. Jadi nak dapat X, itu sebab dia jadi 180, tolaklah sini kan 72. Tolak sini juga 72. So dapatlah 36. Okey. Boleh? Faham Alright, jadi sudut peluaran poligon sekata inilah 360 bahagi dengan N. N tu bilangan sisi ya. Sudut pedalaman 180 tolak dengan sudut peluaran. Sebab tadi kan kita dah kata sudut pedalaman adalah pengenap kepada sudut peluaran. Ataupun sudut peluaran pengenap kepada sudut pedalaman. Sudut pengenap tu maksudnya tambah dapat 180. Okey, 4.2.3 nilai sudut pedalaman, sudut keluaran dan bilangan sisi suatu poligon. Okey, standard pembelajaran menentukan nilai sudut pedalaman, okey, sudut keluaran dan bilangan sisi suatu poligon. Okey. Alright, sudut pedalaman poligon sekata N tolak 2, ini kita nak cari bilangan sisi tadi kan. Bilangan sisi dia N tolak dengan 2 maksudnya adalah bilangan segitiga. So darab dengan 180, bahagilah dengan bilangan sisi dia. So akan dapat satu sudut pedalaman. Ini untuk yang sekata saja, yang tak sekata. Contoh 5. Hitung nilai sudut pedalaman bagi sebuah heksagon sekata. Heksagon ada berapa anak-anak? Ada 6 ya. Jadi hasil tambah sudut pedalaman N tolak 2 darab 180, 6 tolak 2, 6 sisi tolak dengan 2 darab 180. 4 tu adalah bilangan segitiga yang terhasil dalam heksagon. So darab 180 dapatlah 720 darjah. Jadi satu sudut pedalaman dia maksudnya hasil tambah dia bahagi dengan bilangan sisi. So 720 bahagi dengan 6 lah. Jadi dapatlah 120 darjah. Ingat ya, ini cara kalau dia ada perkataan sekata. Kalau tak ada sekata, tak boleh buat cara ni ya. Okey, hitung nilai B bagi rajah di sebelah. Kita tengok. Jadi, kalau nak tengok semua yang sudut yang ada tu adalah merupakan sudut peluaran. Betul tak? Jadi kita ada berapa sisi? Mari kita tengok dulu. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Yang kecil ni berkira 7. Dia ada 7 sisi. Okey. Jadi, oleh kerana dia sudut perluaran, bila sudut perluaran, kita dah kata tak kira berapa sisi, hasil tambah dia semua akan dapat 360. Ya. Jadi 360 sama dengan 30 tambah B tambah B tambah 50. Awak tambahkan semua tu. Okey. Dan selesaikanlah. So, akhirnya dapatlah B itu adalah 65 darjah. Okey. Boleh cuba try fahamkan. Alright, contoh 7. Hitung nilai sudut perluaran bagi sebuah oktagon sekata. Oktagon ada berapa? 8 ya. So, oktagon sekata 8. Jadi, hasil tambah sudut perluaran ya. Kita tahu 360. Jadi, sudut perluaran bagi oktagon sekata 360 bagi 8 lah. Ya. So, dapatlah 45 darjah. Okey. Alright, ini tip lah poligon sekata. Segitiga, segi empat, pentagon, heksagon. Jadi jumlah sudut pedalaman kalau poligon sekata ya, n tolak 2 darab 180. Ya, n tolak 2 tu adalah bilangan segitiga kan. Contoh kalau ni. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tu adalah heksagon. Jadi 6 sisi tolak dengan 2 kan. So bilangan segitiga jadi 4 lah. Sebab ni kan bukti dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 darab 180 jadi 540. Itu contoh sudut pedalaman bagi heksagon sekata. Nak tahu sudut pedalaman pula, jumlah sudut pedalaman bahagi dengan bilangan sisi. Okay, atau 180 tolak dengan sudut perluaran. Sebelah sini tolak dengan sudut perluaran dia. Boleh dapat juga. Kalau tak ada, tengok berapa sisi. Okay, jumlah sudut pedalaman tadi 540. Contohlah. Okay, bahagi dengan bilangan sisi dia. Dapatlah 1. Ada 2 cara cari sudut pedalaman. Okey, sudut perluaran pun ada 2 cara lah. Yang pertama, 360. Kita tahu jumlah sudut perluaran semua 360. Bahagi dengan bilangan sisi. Ada berapa sisi kan? Atau, kamu dah tahu sudut pedalaman dia berapa. Jadi, 180 tolaklah dengan sudut pedalaman. Dapatlah sudut perluaran. Ini untuk poligon sekata nak ya. Kalau tak sekata, lain lagi nanti. Okey. Contoh 8. Hitung bilangan sisi sebuah poligon sekata berikut apabila diberikan nilai sudut pedalaman. 108 darjah, 144 darjah. Dia suruh cari bilangan sisi. Okey, ini sudut pedalaman dia dah kasih. Macam mana nak buat? Okey, yang pertama kita guna sudut perluaran lah. Ini satu sudut pedalaman kan. Jadi sudut perluaran dia adalah 180 tolak 108. So dapat 72. So, nak tahu bilangan sisi, 360 bagi dengan sudut perluaran dia tadi. So, 360 bagi dengan 72. Dapatlah 5 sisi. Okey. Macam tu juga dengan 144 kan. Cari sudut perluaran dia dulu. Tersasul cikgu. So, 180 tolak 144 dapat 36. Jadi, bilangan sisi dia adalah jumlah sudut perluaran 360 bahagi dengan sudut perluaran 36 tadi. So, dapat 10. Okey, boleh ya. Next. Okay, 4.2.4 penyelesaian masalah. Okay, standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon. Ini kita dah start gabung lah anak-anak. Gabung semua yang kita dah belajar. Sudut pedalaman, sudut perluaran. Okay, contoh 9. Gambar raja di sebelah ialah heksagon sekata yang dibesarkan daripada corak pada sebiji bola sepak. Hitung sudut Y, hitung perbezaan antara Y dengan X tambah Z. Okay, kita lihat. So, heksagon ni kita dah besarkan. Jadi, yang pertama dia suruh cari hitung nilai Y ni. Jadi, kalau kita tengok nilai Y ni adalah sudut pedalaman. Okay, kemudian hitung perbezaan antara Y, sudut Y tadi dengan X tambah Z. Awak kena cari X tambah dengan Z. Dan cari perbezaan dia. Okay, kita lihat. Okay, penyelesaian masalah macam biasa ada 4 langkah memahami masalah. Merancang strategi, melaksanakan strategi dan membuat kesimpulan. Okey, kita memahami masalah. Yang pertama, hitung sudut Y menggunakan rumus ini kan. N tolak 2 dan 180 bagi dengan N. Sudut X berada dalam segitiga sama kaki. Jadi sudut U, PQ dan sama adalah juga dengan sudut TSR sama dengan Y.
Jadi 180 darjah tolak sudut UPQ bagi dengan 2. Ya. Alright, merancang strategi. So, cari Y lah. N tadi ada 6. Kita dah tahu dia hexagon kan. Jadi, dapatlah Y itu 120. X pula 180 tolak dengan sudut keluaran tadi bahagi dengan 2 sebab dia segitiga sama kaki. Ya. Jadi, X sama dengan 30. Rupa-rupanya Z juga 30 sebab dia merupakan sudut selang sedi. Kita dah belajar dulu tingkatan 1. Okey, melaksanakan strategi perbezaan antara Y dengan X tambah Z. Y 120 tolak dengan X tambah Z 30 tambah 30 lah. So 120 tolak 60 dapat 60. Jadi kesimpulan A, Y 120, B perbezaan dia adalah 60. Okey, faham anak-anak Right. Okey, jom cuba 4.2. Nyatakan bilangan segitiga yang terhasil. Lengkapkan jadual ni anak-anak. Buat dalam buku tulis sebagai kerjemaah nanti. Naik sekolah boleh hantar pada cikgu. Kita bincangkan yang mana tak faham. Tapi sementara kamu tengah buat, kalau ada tak faham boleh refer pada guru kamu. Alright, nombor 2 juga buat dalam tulis. Okay, nombor 3 muka surat 67 semua tu. Okay, buat dalam buku tulis masing-masing. Okay, soalan nombor 4 dan nombor 5. 6, 7 dan 8. So ada 8 soalan. Cuba buat semua dalam buku tulis. Okay. Alright, sebelum kita tamatkan bab ni, kita dah habis sebenarnya bab ni. Kita tengok antipati dia. Apa yang kita belajar daripada awal dulu. Bilangan paksi simetri poligon sekata dengan n sisi ialah n paksi simetri. So poligon sekata, yang pertama kita dah belajar tadi sudut pedalaman. Sudut keluaran, ini formula dia. Hasil tambah sudut pedalaman ini. Okay, poligon tak sekata, sudut keluaran sebuah poligon ialah pergenak kepada sudut pedalaman poligon itu. Sudut keluaran tambah sudut pedalaman 180, cikgu dah cakap tadi kan. Hasil tambah sudut keluaran semua 360. Tak kira apa bentuk. Okay, sambungan dia. Okay, hasil tambah sudut keluaran 360. Poligon sekata lagi. Poligon yang semua sisinya sama panjang dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Ini dia. Yang ini poligon tak sekata, maksudnya sisi dia tak sama lah. Bila sisi tak sama, sudut pun tak sama. Okay, so anak-anak kita dah habis bab 4 iaitu poligon. Cikgu harap video ni dapat bermanfaat kepada kamu semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang, pada bab yang akan datang. Okay, selamat berjumpa. Jangan lupa buat latihan. Okay, ada masalah, refer pada cikgu. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.